selection. Senang je. Yang risau semua senang je. Benda ni hands on je. Selagi awak boleh type, boleh faham simple-simple punya term, senang je. Okay. Selection ni adalah kita nak select. Macam tadi dalam kita punya flow chart tadi, dia ada satu proses ataupun satu bahagian yang dinamakan decision. Kat decision punya tempat tu lah macam mana kita nak buat selection. Decision punya tempat tu kan ada yes, no ataupun true, false. Yes, no dia tu nak base kepada apa. Result lepas yes, no tu apa dia. So kita kena guna selection punya statement. So dalam objektif ni, selection punya statement dia ada views lah. Salah satu adalah boolean. Boolean ni dia hanya satu expression yang hanya bagi result kita yes dan no saja, ya atau tidak, true or false, tu je selection dia. Yang kedua ada selection, sekejap saya ambil saya highlighter. Okay. Yang kedua adalah if statement. Kalau if ni dia buat apa, kalau tak dia buat apa, macam tu. Sama juga dengan if else. If statement ni one way, if else ni two way punya statement. If ni contohnya kalau ni dia memenuhi syarat ni, dia akan buat ni. Kalau dia tak memenuhi syarat ni, dia akan program tu tak akan buat apa-apa, biar je. Kalau macam ni, if else ni, kalau dia memenuhi syarat pertama, dia akan paparkan ataupun buat syarat pertama punya statement. Kalau dia tak memenuhi syarat pertama tapi dia memenuhi syarat kedua, dia akan buat yang kedua punya statement. Sebab tu dia ada two way. Dan banyak lagi dia ada if, nested if, multi-way if. Ni yang kita banyak apa ni? Banyak selection yang kita nak buat. Banyak pilihan yang ada. Dia ada if atau ada if else. Dia boleh duduk dalam if. Nested ni maksud dia if yang duduk di dalam if. If statement yang duduk di dalam if. Sebab ataupun if else statement yang duduk di dalam if. Sebab kita banyak sangat selection yang buat. Dia bukan ada satu dua selection saja, dia ada. Mungkin ada 10 selection, ada 5 selection. So dia kena ada if else banyak lah contohnya. So dia akan jadi nested if ataupun multi-way if statement. Nanti kita tengok. Biasa common error. Ni math random. Ni nak dapatkan nombor random. Math ni dia akan ni pun satu function yang kita tak perlu buat. Function ni dah siap-siap. Java programmer dah sediakan. Kita just panggil je function ni. Panggil package dia, panggil function name dia, ni function function class dia. Apa dia punya method dia, random. So maknanya dia akan panggil package dia. Package dia tak tahu. Selalu package Java ni ada package nama java.utility. Lepas tu .class dia. Lepas tu dalam class dia akan ada satu function ataupun method nama random. Maknanya dia akan generate random number untuk kita. So kita tak payah nak generate sendiri random number. Kita nak guna random number lah. Yang lain tu logical operator, switch. Switch ni pun salah satu selection statement. Last kali kita akan tengok macam mana nak debug error. Macam itulah. Okay, seperti biasa introduction. Kalau awak nampak ada link hijau ni, awak boleh klik, awak boleh tekan, dia akan jump kepada website punya program tadi. Awak boleh tengok source code dan juga boleh tengok dia punya animation. Fahamkan. So apa dia buat kat sini? The program can decide which statement to execute. Ni dia bagi tahu program yang dia dah sediakan ni, contoh ni dia akan untuk decide apa ni, to decide which statement yang dia akan execute based pada condition. Nanti awak tengoklah apa condition dia. Sebagai apa ni, example awal lah, tengok macam mana bentuk dia. Kalau ada, sekejap, mana saya punya contohlah, saya tekan dia keluar. Contoh ni ada scanner, dia panggil apa ni, panggil input. Dia ada yang sama ke? Dekat ada pula if kat sini. Ni yang sebelum ni punya. So nanti dia akan modify ni, dia akan ada apa ni, selection statement. Invalid result. If you enter negative value for radius, kat sini beritahu apa ni, program tadi tu dia dah kita boleh masukkan value positif je. Kalau masukkan negatif, dia jadi error. So macam mana nak overcome issue tu, dia pun
gunalah, dia akan add lah source code ni ataupun program ni ada sini. Ni dia masukkan nanti dekat previous program tu, dia masukkan statement ni, apa ni, selection ni. Kalau radius tu kecil daripada kosong, maknanya kalau user masuk negatif punya input, dia akan paparkan ni, dia akan buatlah ni incorrect input. Kalau dia masukkan bukan tak meet condition ni, so dia akan buat yang else, so dia akan calculate. Yang itulah kegunaan selection tu. If ni if else punya statement. Itu secara sekadar introduction. So the boolean type and operator. Boolean type dia kata akan declare variable value either true and false sahaja. Ya atau tak. Betul salah. Itu je dia punya function dia. So dia kata often in a program you need to compare two values such as whether I is greater than J. Itu je lah function dia. Function boolean ni. Betul tak I ni greater than J? Itu je. Kalau yes, dia akan buat. Kalau no, dia akan buat benda lain. Itu maksud dia boolean declare only value with the value either true or false sahaja. So secara asas ataupun commonly Java provide comparison 6 comparison operators ataupun kita panggil relational operators. Nanti kita tengok. Yang boleh digunakan untuk compare two values selain daripada boolean ni tadi. Ini contoh yang boolean tadi. Betul atau salah? Betul. Dia tak akan masuk value, dia hanya nak tentukan betul tak satu ni besar daripada dua. Kalau betul, dia akan buatlah apa yang dia patut buat kat sini. Ada programming ataupun source code bawah dia, apa yang dia sebut, nak print out statement ke, nak print out result ke, dia akan buat. Okey, ni tadi relational operators yang ada 6 tu. Dia ada less, dalam Java operator, dalam matematik lebih kurang je bentuk dia. Kalau dalam Java operator, less than sama dengan matematik punya simbol. Kurang daripada, maksud dia radius ni adakah radius 5, contoh kat sini ada 5 kan, radius ni kurang daripada ni, jawapan false kan, dia besar daripada 5 ni, besar daripada kosong, macam tu lah seterusnya. Ni less than or equal to, kurang ataupun sama dengan, ni greater than ni greater than or equal to, besar ataupun sama dengan, lebih besar ataupun sama dengan. Ini adalah tanda untuk sama dengan. Dalam matematik dia sama dengan macam ni, equal to. Dan kita tak guna single saja sebab single tu telah digunakan untuk kita initialize value ke dalam variable. Kalau kita guna tu nanti dia Java tak faham apa yang kita masukkan. So kita kena buat double ni, double equal ni untuk memberi maksud yang sama dengan. Yang ni apa, not equal. Dalam matematik not equal macam ni. Dalam Java kalau kita nak type not equal, kita kena letak ni apa nama ni, lupa. So sama dengan ni, not equal to. Radius not equal to 0. Betul, sebab radius ni ada value 5. Maknanya betul lah tu. Contoh yang macam tu. Kegunaan relational operators. Ya saya. Boolean ni saya nak bagi senang faham Boolean ni dia satu kondisi yang dia akan ya atau tidak. So kita boleh letak je dia punya condition, dia boleh letak macam ni. Contohnya satu ni lebih besar daripada 2. Daripada condition ni mana salah, mana tak false lah. So kalau false, apa dia akan buat contohnya. Tapi kalau macam statement lain, kita boleh ada value, boleh kita increase value, decrease value. Kalau boolean ni dia boleh true false je. Contoh ni dia nak contoh dalam ni dia nak tunjukkan kita punya operators ni je. So dalam apa ni, boolean punya interpretation macam ni, false to lah. Tapi boolean dia takkan ada, kita tak boleh nak initialize number ataupun value dalam dia. Contoh ni kita initialize value dekat kita punya value. Ni operator dia, operator yang akan duduk dalam condition tadi tu lah. Tak apa, nanti lagi banyak kita tengok lagi. Benda ni tak payah hafal pun tak apa. Tapi
Sebab ni benda ni kalau awak selalu buat program, awak akan automatic ingat lah. Benda ni sama je macam simbol matematik. Simbol matematik ni macam ni. Simbol ni memberi maksud yang sama macam simbol matematik. Sama macam matematik, cuma dalam Java dia operator dia berbeza lah sikit lah. Java dia tak boleh letak tanda macam ni. Dia kena less than or equal macam ni. Nanti awak dah buat banyak-banyak if statement ni, awak akan nampak lah ni. Dia punya operator ni. Senang je, tak susah pun. Tak perlu hafal, tapi kena faham dan tahu macam tu. Awak nak hafal banyak sangat nanti, banyak lagi yang lain-lain ada. Okay. Ni simple math learning tool lah. Ni nanti awak tekan ni, ada jam lah. Ni senang je, dia nak tambah 2 nombor je. Dia guna random tadi tu, math random tadi yang awal saya tunjuk tu, dia akan generate 2 nombor, lepas tu bagi tahu user nombor ni tambah ni berapa nilai. Dan kita akan masukkan nombor. Kalau betul, kalau salah. Itu senang. Dalam source code dia tadi, nanti kalau awak open ni, awak dapat source code dia mula-mula tu, awak tengoklah satu-satu. Apa selection statement yang dia pakai, if ke, if else ke, apa if else ni apa bagi maksud apa, else tu maksud apa, lepas if apa dia buat, lepas else apa dia buat. Contoh, kita masuk one way if statement. If statement is a construct that enable a program to specify alternative path of execution. Dia ada bagi alternative path. Flowchart in figure below illustrate how Java execute the syntax of the statement. A diamond box denotes boolean condition. Ni condition lah. Tadi kan boolean condition. Yes, tu. And rectangle box represent statement. Ni statement dia. So macam last topic, sebelum kita buat program, kita kena come out dengan dia punya algorithm, and then kita come out dengan algorithm tu, kita akan come out dengan dia punya flowchart. Daripada flowchart ni kita boleh buat, dia nampak lah secara basic program kita macam mana. Contohnya ni tanda connector, maknanya dia ada connection daripada program yang sebelumnya. Dia tak buat daripada awal bahagian ni je. So secara asas dia boolean ni macam ni lah, boolean expression. Dia sekadar ekspresi, boolean ekspresi. Dia just expression yang bagi maksud true or false. Untuk mana path yang dia lalui, kita kena letaklah statement tadi tu. If statement ke, if else statement ke, apa lagi, switch statement ke, nanti kita akan tengok. Banyak pula situ. Contoh yang dia buat yang ada statement tu, macam ni lah. Dalam radius tu tadi dah ada statement macam ni. Radius larger than 0. Kalau betul besar, base pada condition tu true, dia akan pergi ke sini, akan buatlah proses ni. Kalau false, dia akan skip proses dia takkan buat apa-apa lah. Dia akan skip terus end program. Macam tu. Ini yang untuk one way if statement lah. Kalau two way if else statement, dia ada else. Kalau false ni dia ada else lah, dia kena buat apa. Contohnya a boolean expression is enclosed in a parenthesis. Ni boolean ni, kata boolean ni just expression. Dia tak ada apa value, dia just true and false. Expression dia, kondisi ni ada value. I ni nanti kita I ni mungkin sebelum ni dia dah declare dan initialize berapa value dia. Tu dia pun gunakan selection statement. Dalam selection statement dia ada boolean expression. Ni boolean expression, true or false. Betul ke I ni larger than 0? Kalau betul, dia akan print out I is positive. Kalau lesser, dia akan print out lain lah. Kalau yang dalam one way if statement ni, kalau lesser than 0, dia tak ada buat apa-apa, dia terus end program. Macam ni dia nak tunjuk salah. Condition ni, boolean expression ataupun condition ni kena duduk dalam parenthesis, dalam kurungan. Apa lagi? The block braces can be omitted if the enclosed a single statement. Maksud dia, kalau dalam blok awak tu hanya ada single statement, kita tak nak guna
curly bracket ni pun tak apa. Kalau ada lebih daripada satu statement, kena duduk dalam curly bracket sebagai bagi maksud yang dia duduk dalam blok dia, dalam if ni blok. Macam ni contoh. Dia tak ada guna curly bracket. So maknanya dia memberi maksud yang sama juga, sebab kalau pakai single statement, kalau dua statement dah tak boleh, kena pakai letak curly bracket. Simple demo nanti awak tengoklah, senang je. Simple demo ni example yang siapa ada masalah ataupun malas nak buka NetBeans, nak tengok sini, nak tengok dah faham, boleh klik je. Ni contoh two-way if statement. If else statement ni decide to the execution path based on whether the condition is true or false. Sama ada dia betul atau salah, dua-dua ada result dia. Tadi kalau salah satu, kalau salah dia ada salah satu, kalau betul dia ada buat operation ataupun proses yang seterusnya. Kalau salah, dia terus jump pada end program. Kalau ni dua-dua ada operation dia, ada proses dia ataupun ada statement dia. Bagi alternative action when the condition is false. False pun ada alternative action. Contoh nak tulis dia punya if else statement dia macam ni lah. If boolean expression tadi, apa dia punya condition dalam ni, tutup kurungan, apa dia kena buat statement dia. Kalau dia tak memenuhi condition ni, dia terus akan pergi else, dia akan buat statement yang seterusnya ataupun alternative action yang seterusnya. Yang else ni dia tak perlu ada boolean expression sebab dia salah satu. Kalau dia tak memenuhi syarat ni, dia akan terus pergi ni. Kalau dia memenuhi syarat ni, syarat di sini, dia akan buat benda ni. Kalau dia tak memenuhi syarat di sini, automatik dia akan buat apa yang ada duduk dalam else ni. Macam tu. Contoh dia macam ni lah dia, keadaan dia. Nanti kalau awak nak buat flowchart, datang daripada atas flowchart awak sampai decision making ataupun decision punya tempat, ada true or false. Kat dalam ni ada condition dia. Kalau dia betul, dia akan buat sini. Kalau dia tak betul, dia akan buat statement yang ni ataupun action yang ni. Baru dia end ataupun pergi ke next punya program ataupun next punya statement. Macam tu. Ini contoh dia lah. Contoh contohnya yang dah ada condition. Ni boolean expression dah condition dia. Betul atau salah. Betul tak radius ni besar ataupun sama dengan kosong. Kalau betul, dia akan buat calculation ni. Masuk data-data yang dah sedia ada dalam operation ni, dia akan print out dan dia akan keluar daripada if else statement ni. Kalau tak betul, kalau salah, dia akan buat benda ni. Dia else, dia pergi sini, dia akan print out negative input. Contoh kat sini, action dia nak print out negative, nak bagi tahu negative input. Tu je kegunaan if else ni. Senang sahaja. Nested if and multi-way if else statement. If else statement can be inside another if else statement. Nanti kalau awak dah buat banyak program, awak akan nampak lah. Pening dia bab sini lah. Pening dia sikit bab sini. If else statement dalam if else statement. Sebab kita banyak sangat condition yang kita nak tentukan. Tadi satu dua conditionnya. Kalau contoh banyak condition. Contohnya apa? Contohnya yang dia beri markah student. Kalau markah 90 ke atas A, dia akan bagi papai. Kalau 80 bawah 90 atas 80 B. Lepas tu apa lagi? Contoh bawah 80 atas 70 apa dia punya? B minus ke B ke, tadi B plus ke, macam tu lah. Dia banyak condition, dia banyak statement, dia banyak option yang ada yang ataupun action yang kita nak. So dia akan ada banyak if else statement dalam if else statement. Dan dia akan jadilah dia nested if else ataupun if statement. Dia beritahu if or if else statement can be any legal Java statement. Mana-mana Java statement yang legal boleh digunakan, including if or if else statement. Macam-macam kan. Kat sini dia just nak explain je. Inner if else statement tu dia akan di clarify as to be nested inside the outer if statement. Outer, kalau if statement dalam if statement yang lain, so yang if tu dipanggil dia dah nested lah. Nested apa? Sarang, disarangkan, dikurungkan macam tu lah kot. In fact, there is no limit to the depth of the nesting.
berapa banyak if else statement dalam if else statement awak boleh buat, tak ada masalah. Dia tak ada limit. Jadi nanti jangan sampai awak ada error, susah nak cari, tu je. Bugs dia kat mana. Dia cakap nested if else statement ni can be used to implement multiple alternative, banyak option, banyak alternatif yang atau banyak path yang program awak boleh pilih. Inilah contoh dia multi alternative if statement macam ni. If else. Ada if else lagi. If else. If score larger than or equal to 90, dia akan print out A. Kalau else, dia maknanya lower than 90, dia akan buat yang bawah ni. Lepas tu dia check balik. Kalau larger than 80, dia akan B. Lepas tu dia check lagi else lagi. Ni dia panggil nested lah. Nested if statement. Dan dia boleh dipermudahkan macam sebelah ni. Equivalent kepada if score, dia ada if else if statement. So dia tak perlu buat nested dalam dia boleh ni, kalau bukan tak memenuhi syarat condition ni, dia boleh buat yang next ni. Dia penuh pula, dia boleh jump tu ke next ni. Tak memenuhi syarat boolean expression ni, dia akan jump kepada condition seterusnya. Tak memenuhi kat sini, dia akan jump yang last kali. Maknanya kalau lower than 60 ni, bagi diorang fail lah. So dia akan print out fail. Compare macam ni, dia akan lebih peningkan kepala dalam. Dia tak ada masalah, kedua-duanya betul. Cuma dari segi nak debugging nanti, tu pening sikit. Ya, betul. Contohnya, nanti awak akan type lah. Atas ni ada kelas, ada method awak. Nanti awak akan type lah. Tengoklah pada program apa yang awak nak buat. Dalam program awak tu nanti, mungkin ada condition yang awak nak tentukan. Kalau dia tak dapat ni, nak buat ni. Kalau dia memenuhi syarat ni, dia buat ni. Dia pakai if else statement ni dalam Java awak tu nanti. If else, ini cara ni betul, cara ni pun betul. Cara ni lebih, bagi ramai programmer, lebih memudahkan untuk tengok lah. Dia macam clean sikit lah. Clean coding dia panggil. Ni tak salah. Dia macam nested. Ni dia panggil nested lah. Ataupun multiple alternative. Multi-way if else. Ni nanti tadi apa dia? If statement, if else, dia ada if else if statement lah. If statement macam ni lah. Ni multi-way punya, if else punya statement punya flowchart. Macam tadi dia datang. Dia ada kondisi dia. Larger than or equal to 90. Betul? Dia pun keluarkan result, bagi tahu A, N. Kalau tak, dia pergi sini. Kalau tak betul lagi, pergi sini. Tak betul lagi, apa sini. Yang last kali, last kali dia mesti memenuhi juga condition dia. Sebab last kali tu dah semua tak penuh. Dia akan else lah last kali. Okay. Bawakan fail dan end program kita. Ataupun kat sini dia tak end, dia akan sambung kepada next statement lah. Ni contoh dia tadi dalam bentuk program lah. Nanti awak test if else statement ni. Satu-satu dia check satu-satu kondisi. Check. Betul tak memenuhi ni? Tak betul. Betul tak dia memenuhi kondisi ni? Tak betul. Betul tak dia memenuhi kondisi? Betul. Dia pun paparkan C. Lepas tu dia pun exit. Apa dia dah betul, dia dah meet dia punya condition tu, dia buat apa statement dalam block condition tu, and then dia akan terus jump exit lah. Yang next ni dia program takkan buat lah, dia takkan running program tu, dia akan skip terus. Selagi dia tak meet condition tu, dia akan run step by step lah, line by line, sampai dia jumpa dia punya statement yang meet dia punya condition, ataupun boolean expression yang meet dia punya condition. Lepas dia settle ataupun selesai buat, contohnya dia dah selesai buat statement yang dalam kondisi ni, so dia terus jump macam ni kan. Dia dah print, dia terus jump. Dia tak baca dah bawah-bawah punya statement. Dia jump, exit daripada dia punya if statement tadi. Tu dia terus buat statement ataupun operation yang seterusnya. Ni salah satu common error yang selalu programmer lakukan. Dangling else ambiguity. Dangling ni macam tergantung macam tu. Maksud dia adalah macam ni, contoh.
Kita dah initialize, kita dah declare I, dah initialize semua ni. Declare J, initialize dia punya numbers. Lepas tu kita ada if statement. If statement tu kita ada if statement lagi, ataupun kita ada if else statement kita panggil. Tapi apa ni, else statement ni dia untuk yang ni, else statement ni kita letak, saya pen kita, sebab if else statement ni dia kena ada pair dia kalau kita nak pakai if else statement. Ni pair dia macam ni. Tu kita dalam pula dia pakai if statement. Ni just if statement. Ni if else statement. So apa yang apa program ni buat, kalau dia memenuhi syarat ni dia akan buat ni. Kalau tak memenuhi syarat ni dia akan print out ni B. Tapi dalam programming dia panggil ni sebagai, dia tak salah, cuma dia panggil dangling sebab if statement dalam ni dia tak ada apa ni, pasangan dia. Sebab nanti sistem akan baca, selalunya Java akan baca ni, kita type macam ni, kita masukkan macam ni, tapi Java baca, dia ingat masuk kita if else ni duduk dalam if ni. Macam ni. Jadi macam ni. Sebab dia baca setiap if tu dia punya pasangan dia adalah else yang terdekat dengan dia. Macam ni. Contoh kita nak masukkan macam ni tapi kita ada tulis else, tapi Java baca dia macam ni. Else ni dia punya pasangan yang ni. Lepas tu dia Java baca if else ni yang dalam ni nested ni pakai if else, yang luar ni just if sahaja. Tapi kedua-dua ni memberi maksud yang sama. Dia equivalent je programming ni. Tetapi dengan cara ni adalah lebih better. Kita kena indentkan dia. Yang tu. Kalau kita tak indentkan dia, kita buat macam ni, dia panggil lah the dangling else. Dia awak boleh baca dia punya penerangan dengan lebih lanjut. Yang lain dia dangling else yang lain. Kalau tadi kita buat macam ni kan. Tapi kalau kita nak force juga, nak paksa juga, yang kita nak program kita macam ni, else ni pair dengan if ni, kita kena letak ni lah, curly bracket ni. So programming Java tahulah yang apa yang kita masukkan, yang apa yang kita masukkan pada programming kita adalah if else ni adalah satu statement, if ni adalah nested if yang duduk dalam if else ni statement. So dia takkan terkeliru lah. So kalau kita tak memenuhi ni, dia akan buat ni. Kalau dia memenuhi, dia akan buat ni. Habis ni, dia akan jump terus keluar daripada dia punya statement punya block. Tu dia kata, kalau kita tak nak ada dangling dangling else ni, tapi kita punya program macam ni, kita kena force lah, kita kena letak curly bracket. Berbezakan dia. Nak bezakan pair dia mana satu. Common error yang kedua adalah wrong semicolon. Ada if line. So if line kita tak pakai semicolon. Jadi semicolon ada yang namanya common mistake kata dia. Sebab selalunya statement kita kan letak semicolon dan bila kita buat if ni kita pun terletak juga semicolon ni. So untuk if statement ni kita tak perlu letak semicolon. Dia beritahu mistake ni hard to find sebab dia bukan compilation error, cuma dia ada logic error saja. Logic error ni payah nak cari. Compilation error ni kalau kita compile dia gagal, dia fail, kita boleh tahu. Dia akan beritahu kat mana line mana yang ada masalah. So kita boleh cari. Logic error ni compile tu okey, successful, tapi jawapan yang kita nak tu tak berapa betul, tak betul seperti yang kita nak. Tu nama dia logic error. Ni apa ni? Redundant testing of boolean value. Apa ni? To test whether the boolean variable is true or false in the test condition, it is redundant to use the equality testing operator like the code in A. Macam ni. Maksud dia kalau kita nak pakai kita tak nak ada condition macam pakai operator tadi, kita just nak
pakai boolean punya expression. Contohnya macam ni lah. Even equal to true. Dia akan print out even ni. Maksud dia kat sini, boolean ni, even ni pun dia apa ni? But even ni pun tergolong sebagai boolean expression juga, sebab even dia ada dua je kan, even dengan odd, even odd, either one, no yes, benda dua, so dia jadi redundant lah bila kita buat even or true ni. So kata dia jadi redundant testing sebab kita pakai ni. So instead kita buat macam ni, dia punya condition ataupun boolean expression ni, kita just masuk je even je. So program kita tahu even ni true lah. If even, kita pun print out even. Kalau kita if not ataupun if odd, kita akan print out lah apa, ataupun kita akan buat lah apa statement kita nak kat sini. Contoh dia, tak perlulah kita letak equal sign ni, equality operator ni, equal. Itu maksud dia tadi. Ni apa ni? Simplifying boolean variable assignment. Ni nak simplify boolean assignment. So kat sini dia apa ni, dia pakai if else statement. So kondisi dia adalah kalau number ni dibahagikan dengan 2 dan ada remainder dia equal to 0, dia akan even ni true. Atau kalau ada value, maknanya dia false. So dia beritahu, instead dia tulis macam ni, kita boleh simplifying kan dia. Itu tulis macam ni, boolean even just number, dia punya statement je. Maknanya kalau memenuhi syarat ni, number bahagi 2, remainder dia adalah 0, maknanya dia even. Macam tu. Dan dia bagi tahu, this is not an error, but it should be better written as shown in B. Dia tak ada masalah pun. Cuma sebagai programmer, kita nak kurangkan line dalam kita punya programming. So kita instead kita tulis macam ni, kita boleh tulis macam ni. Kalau tak apa ni, kita masih tak faham kegunaan boolean macam ni, kita boleh je tulis macam ni, tak ada masalah. Value dia, result dia sama saja. Ini untuk regenerating random number. Akan use ni saja apa ni, nak bagi tahu awak lah, kalau awak nak generate random number, dia pakai kelas ni ataupun function ni, math.random. Kena panggil dulu nanti, ataupun dia akan automatic panggil function lain. Masukkan random ni, dia akan bagi result random number between 0.0 sehingga 1.0. Tak termasuk 1.0 lah, maknanya sampai 0.9 lah nombor dia. 0.9 lebih-lebih, 0.9999, dia akan bagi random number. Bergantunglah kepada data type yang kita tentukan. Contohnya macam ni. Kalau kita pakai random number ni, dia akan bagi in between nombor ni sahaja, in between 0.0 sehingga 1.0. Tapi kalau kita nak random number kita tu integer ataupun nombor antara 1 sehingga 9, kita kena darabkan dia dengan 10. So automatic kalau kita dapat waktu dia lepas dia randomize, lepas dia randomkan nombor tu, dia bagi result 0.9. Kita darab 10, dia akan jadi 9 lah nombor kita. Dan kita kena casting dia. Ni kita panggil explicit casting. Kita castingkan dia. Sebab kita manually castingkan dia. Sebab apa kita castingkan dia? Sebab kita tak nak lah, sebab kita tak nak nombor perpuluhan yang belakang tu. So dia akan ambil 9 sahaja. So titik perpuluhan dan seterusnya dia akan abaikan. Tu kalau kita nak guna macam tu lah. Untuk random single digit number macam tu. Macam tu cara dia. Dia tak ada cara lain. Dia tak boleh math random type ni untuk kita dapatkan nombor single digit ni tak dapat. Dia akan dapat dalam perpuluhan. So kita kena buat macam ni. Kita darab 10. Kita kena casting kan dia. Itu function random lah. Dalam math class punya dalam math punya kelas, di math class dia ada banyak lagi function lain. Selain daripada random, dia ada round, dia ada ceiling, dia ada floor, dia ada max, dia ada minimum. Ni random itu guna. Round ni dia akan roundkan number tu, rounding number. Kalau kita dapat nombor 1.11 macam ni contoh dia, bila kita math.round, dia akan ambil satu saja, dia roundkan nombor tu. Kalau kita panggil math ceiling, seal ni ceiling. Kan sekarang ni tengah viral
KJ ceiling ni dia sebenarnya ceiling number dalam apa ni, number dalam math ada ceiling number, dalam apa ni, accountancy dia ada ceiling number, ekonomi pakai ceiling number. Ceiling number ni ceiling value ni nombor paling tinggi yang boleh ditentukan, yang boleh kita tentukan. Bukan boleh ditentukan, yang kita nak bagi tahu limit dia, limit ceiling dia. Macam ni, dia nak limitkan ceiling dia, dia pakailah math.ceil 1.1. So dia akan pergi kepada nombor yang paling tinggi yang dia boleh pergi untuk ni lah value ni dalam dia punya ni smallest number yang dia boleh pergi, smallest number yang dia boleh pergi yang tinggi, yang atas. Lepas 1, 2, so dia akan paparkan 2 lah. Kalau floor ni maknanya lantai, harga lantai. Nanti kalau awak in the future kalau awak dengar harga lantai, jangan pula awak duk viralkan kata salah term. Dia ada nama harga lantai. Dalam math ataupun dalam ekonomi panggil floor. Yang ni panggil floor lah. Floor price kalau dalam ekonomi. Dalam math pakai floor, maknanya harga yang bawah, limit bawah. Dia ada ni harga yang contoh harga pula, ini value 1.1, dia nak value lantai dia, value yang bawah dia. So dia akan ambil value ataupun target yang terendah daripada value yang ada ni. So dia akan ambil 1. Sebab bawah daripada 1.1 ni adalah 1. Lepas tu 1.1, 1.2, 1.3 paling tinggi dalam dia punya ni, value ni 2. So tu yang ambil ceiling 2. Macam tu contoh dia. Ni math.max ni adalah nak maximum number antara dua nombor value, antara dua value ni. Kalau kita pakai kelas max ni, kita nak pilih antara dua value. Maksud value 1, value 2. Nanti dia akan secara automatik pilih kita mana satu value yang lebih besar. Itu juga dengan minimum. Ini random ni nak random number tadilah. Nanti awak boleh tengok punya contoh contoh program yang ada macam seperti biasa. Awak faham dulu kan, baca source code dia dulu, fahamkan dulu satu persatu, and then click animation tu boleh next tengok apa based on animation tu apa yang dia terangkan. So kita senang, lagi mudah faham lah. Ni pun sama, ni untuk kira body mass index. Nanti awak boleh tengok source code dia, mana tahu nanti in the future, nanti awak akan ada project programming, awak boleh ada idea lah nak buat. Ini untuk computing taxes, ini untuk kira tax. Ada tak contoh sini. Nanti awak klik kat sini, dia punya link untuk example dia yang berbentuk source code dan juga programming, yang web based punya. Ni soalan dia, nanti awak baca. Dia cakap sini awak boleh, kalau awak rasa nak buat program ni, awak boleh guna nested if statement untuk macam ni. If dia meet condition ni, contoh kalau if dia meet condition ni, dia punya tax banyak ni. Kalau dia if betul dalam dia, kalau tak ni, dia meet condition ni, dia punya tax banyak ni. Contoh ni nak kira tax untuk setiap pendapatan. Macam ni. Ni dia panggil multi-way. Dia bukan nested ni, multi-way. Tadi dia tunjuk multi-way. Dia kata you boleh buatlah test, buat programming dalam nested statement ni. Sama tak dapat tak? Macam dia orang buat ni. Okay. Next, logical operator. Ni operator logic. You can use logical operator to combine this condition to form a compound boolean. Logical boleh guna logical operator ni untuk combine condition to form a compound boolean expression. Maknanya bila kita ada dua kondisi, kita boleh combinekan dia kalau kita nak guna kedua-dua kondisi tersebut. Sama ada kedua-dua kondisi tu mesti di meet ataupun salah satu. So kita base pada operator ni lah. Kalau ni ada satu dia ada not operator, logical negation ni not, ataupun and operator ataupun or. Kebanyakannya kita akan nampak ni lah guna and dan or bila kita nak bila kita buat program tu sampai satu masa kita nak condition tu ada dua yang kita kena meet. Contohnya kita nak buat kita buat selection statement. Kita nak buat value dia contohnya markah ABC tadilah. Tadi dia buat statement if je. So kita nak buat, dia kena meet dua condition. So, contohnya kalau
dia bawah 80 dan juga dia kena atas 70. So dia akan dapat B plus contoh. So ada dua kondisi kat situ. So kita boleh untuk kita meetkan dua kondisi tu, kita kena pakai and punya operator ni tadilah. So bila kita pakai if statement, ada dua condition tu, dia akan tengok kondisi ni dia meet dan kondisi yang kedua dia meet tak. Kalau dia tak meet, dia akan jump. Kalau dia meet, dia akan paparkan statement ataupun operation yang seterusnya yang ada dalam statement block tersebut. Itu kegunaan dia. Ada 4, ada not, ada exclusive, and or. Kebanyakannya selalunya kita ramai guna and dan or ni lah. Contohnya macam ni, ni apa, not operator, which indicate true or false to true or false and false to true. So ni true or false apa ni. Example, assume age 24 with 180. Age larger than so bila pakai not operator ni, dia bagi maksud age ni is not larger than 18. So dia akan paparkan salah lah, sebab kondisi ni adalah age ni apa yang dia input yang dia bagi 24, maknanya besar. So dia ni salah. Operator ni weight equal to 150. Betul. Weight ni not equal to 150. Dia ada not ni, not equal tu. Betul tak? Betul lah, sebab weight dia 140. So not equal tu betul. Tu expression dia. Dia macam pening sikit yang not ni. Kena hati-hati. Dia apa ni? Boolean dalam boolean, expression dalam untuk expression untuk condition untuk condition. Yang condition ni, tapi kita nak tentukan condition ni salah ke betul. Dia kata ni condition ni salah. Salah lah, sebab condition ni adalah betul. Sebab dia lah. Condition ni pula salah. Condition yang dikata salah ni betul lah. So dia paparkan betul. Sebab weight ni tak, dia bukan 150. Dia adalah 140. Macam tu. Sorry lah, pening sikit bab tu. Yang ni senang sikit. And operator ni, dia kena ada dua kondisi macam ni contoh ni nak guna. Macam tadi, age 24, weight 140. Adakah age ni larger ataupun equal ni dan ni first condition, second condition. Kedua-dua condition ni kena dipenuhi dengan tanda and ni lah. Barulah apa ni, boleh statement tu ataupun if statement tu boleh proceed. So contoh kat sini dia beritahu age yang ni adalah kecil daripada 18 dan weight adalah kecil daripada 140. So statement ni adalah salah sebab kedua-duanya salah. Macam ni pula, age kecil daripada 18. Berat dia, weight dia lebih besar ataupun sama dengan 140 pun salah juga sebab salah satu dia salah. Bila and ni, kedua-dua condition ni kena betul. Macam ni pula, age larger than 18 and weight larger than 140 pun salah sebab dia larger than 140 tapi weight ni sebenarnya 140. Dia kena larger or equal. Larger ni bila ada larger 140 ni, dia akan ambil value 141. Maknanya sini weight ni adalah 141 yang ke atas. Macam tu. Kalau 140 dia tak 140 tak boleh. 140 dia kena ada equal sini, yang 140. Pun salah. Condition ni age larger than 18 and weight larger or equal 140. So condition, dua-dua condition ni dipenuhi. So betul. So betul lah. Macam tu lah dia punya kegunaan and operator tu. Dan juga begitu dengan or. Or ni, and tadi kedua-dua condition kena betul. Or ni salah satu dia betul lah dia. Kalau dua-dua dia salah lah dia. Dia boleh salah, dia antara salah satu betul, dia boleh jadi betul. Dua-dua salah. Ni apa ni? Ni awak boleh tengok ni eksklusif or apa tak ada. If and only if the two open have different boolean value. Kalau kedua-dua ni ada, kedua-dua ni salah, dia adalah betul. Macam tu maksud dia. It's true.
if only apa ni, if and only if the two open have different boolean value. Ada different boolean value. Okay. Ni apa ni, example here, we nak check whether the number is divisible. Ni contoh untuk boolean tadi lah, nak fahamkan tentang boolean tadi. Awak boleh macam biasa, macam biasa klik, dia akan jump into the source code and then awak tekan animation untuk fahami dia. Ni dia punya apa ni, dia punya source code dia. Apa ni? Salah satu source code yang ada, dia akan tunjuk ni lah, nak print out. Nanti awak tengok lah. Faham? Ini adalah ada satu lagi AND dan OR operator yang macam ni. Tadi ada dua AND, dua OR. So nanti awak boleh tengok beza dia. Nanti saya akan bagi satu suplement punya nota. Dalam, bukan saya dah bagi dah pun, dalam apa ni, dan Putra Blast yang saya share tu dah ada suplemen. Mana yang ada suplemen ni, dia ada suplemen punya nota daripada buku. Part of the notes lah. Awak boleh baca penerangan dia. Nanti awak boleh baca dan awak boleh fahami. Awak jawab soalan ni. Kalau dia pakai N, single N ni, apa result dia? Instead of dia pakai 2N macam ni. Dan juga OR, double OR yang ni, double line macam ni, ataupun single macam ni. Apa perbezaan dia? Based kepada apa yang awak baca di supplement punya note ni. Next. Dia kat sini, apa ni, programming ni dia tak adalah banyak nota sangat. Dia tak banyak teori sangat sebab awak kena hands on, bahawa awak senang faham. Dia just bagi explain ataupun penerangan tentang apa operators yang kita guna dan juga apa selection atau statement yang kita guna untuk kita buat programming. Yang lain tu banyakkannya contoh lah. Daripada contoh ni, awak tengok, nanti awak baca dia punya source code, awak tengok source code ni buat apa. If statement macam ni dia buat apa. If buat apa. Lepas tu ada salah satu lagi apa ni, selection punya statement, nama dia switch. Dia buat apa macam mana. So awak tengok dia punya source code tu. Source code dia pendek-pendek je, senang untuk difaham. Untuk kita punya apa modul basic fundamental, basic programming, dia tak adalah panjang sangat dia punya source code dia, senang untuk kita fahami. Macam biasa awak klik, tengok dia punya source code, and then tengok dia punya animation, apa yang dia terangkan. Ni untuk lottery, macam mana dia buat lottery punya ni. Awak boleh klik je, sama je. Ini kita selection yang seterusnya, nama dia switch statement. Tadi if else, if next dia ada switch. Kalau switch, bentuk statement dia lain sikit. Dia ada switch, dia ada status kat sini. Dia ada case 1, case 0, case 1, case 2, case 3. Macam ni, default. Macam ni lah cara dia buat selection. Kalau switch status dia, dia akan ada value lah, kosong. Dia akan buat case 0. Kalau value dia dapat 1, akan buat ni. Dia akan dia akan jump di statement ni. Ada status dia ada 2, value 2, dia akan pergi buat case ni, dia akan jump. Dia tak baca. Macam if statement ni, kalau meet condition ni, dia akan buat ni, akan buat ni, step by step ni dia akan jump tu. So dia jimatkan operation lah. Dia terus pergi jump kepada case yang berkenaan. Kalau ada 100 case, awak buat 100 case, 100 option, 100 pass, masuk nilai 100, dia jump terus ke case yang ke-100. Itu sebab awak tengok sampai 3, awak cakap apa ni, macam ni pun nak kena jam-jam. Sama je. Kalau sikit macam ni memanglah computational tu sama je. Apa ni, kelajuan dia sama je. Kalau awak dah ada case sampai 1000 case, contohnya lah, apa ni, option awak ada 1000. Kalau dia nak buat satu-satu, apa ni, Java nak baca satu-satu, pensan dia. Bukan pensan lah, dia ambil masa. So instead macam tu, kita buat pakai switch. Dia memenuhi syarat ni, dia terus jump terus kepada option tersebut. Dia tak perlu baca satu per satu, line per line. Itu kegunaan switch lah. Dia ada pro and con, dia ada benefit, dia ada limitation dia juga.
Selalu dia akan masuk value. Value ni kita akan tentukan by number lah. Contohnya macam mana nak, kita ada satu macam satu kondisi tu macam kita nak tentukan umur ke apa ni, bukan umur, contoh dia nak tentukan tahun sign tahun kita lahir, kita lahir, panggil apa sign tu, star sign ke apa tak kan. So dia ada cara calculate, dia nak convert tu pergi ke nombor, dan the value tu akan masuk sini, dia akan pergi sini lah. Case 0 dia kan, okay, untuk tahun tu bahagi dengan sekian-sekian, dia akan dapat satu number, value kosong. Contohnya kosong ni akan compute and then akan bagi result ataupun statement, beritahu yang awak lahir tahun tikus, Arnab, kedua Arnab ke, dia akan macam tu lah. Nanti ada contoh dia, nanti kita tengok. Limitation dia macam tu, dia nombor, dia tak boleh masuk, dia susah nak masuk. Rasanya dia tak boleh nak masuk boolean expression macam kondisi macam if statement tadi tu. Dia macam ni. Status kosong, dia masuk sini. Dia terus jump je. Dia masuk status dia terus jump kepada apa status dia. Kalau 3, kalau 5, terus 5. Lepas habis tu, dia akan break, terus end dia punya statement tu. Statement block dia tu. Dia akan terus kepada statement yang seterusnya ataupun operation yang seterusnya. Ni penerangan dia panjang sikit. Switch expression must yield a value of character, byte, short, integer or string type and must always be enclosed in parenthesis. Dia kena mesti duduk dalam kurungan. Value 1 sampai value n must have the same data type. Kena ada data type yang sama untuk dalam switch tu, tak boleh data type yang berbeza. Note that value will constant. Value 1 until value n are constant expression, meaning they cannot contain variable. Tak boleh ada variable. Tak boleh nilai yang berubah-ubah. Nilai tu kena constant. Sebab tu dia pakai value ataupun status 0, 1, 2. Tak boleh pakai nilai macam ni. Dia tak boleh ada kondisi macam dalam kalau macam if statement lain, if else statement lain, dia boleh ada condition macam ni. Nanti awak akan nampak lah condition yang ada 1 plus ataupun dia ada 1 plus x ni ataupun x plus plus, dia ada condition yang macam tu, banyak condition. Dalam switch ni dia kena ada satu constant expression sahaja. So dia beritahu value in case statement matches the value of the switch expression, so statement tersebut akan execute lah, dia akan execute statement tersebut yang apa ni, yang matches value tersebut. Habis dia buat statement tersebut ataupun operasi untuk case tersebut, dia akan break statement and then dia akan keluar daripada switch punya statement, terus end. Dan dia beritahu default case ni adalah optional, can be used to perform action when none of the specified cases matches the switch expression. Kalau dalam programming awak tu dia tak ada match mana-mana, tak specified, awak boleh pakai default ni. Nak paparkan apa saja ataupun nak buat statement apa kat sini. Tak nak guna default pun boleh, nak semua case semua boleh. So dia takkan buat lah ni. So dia tak meet ni, dia akan keluar, dia tak akan masuk dalam case punya statement. Itu maksud dia lah. Dia optional, boleh ada default, boleh tak ada default. Nanti awak dah biasa buat program, awak akan tahulah bila masa nak guna default, bila masa tak nak guna default ni, default punya case ni. Begitu juga dengan break. Dalam break keyword ni, dalam statement awak tu awak boleh letak break keyword ni ataupun awak tak letak. Dua-dua pun sama. Lepas habis dia execute operation tersebut ataupun statement tersebut, dia akan end switch tersebut, switch statement tersebut. Kalau ada break pun dia akan end, tak letak break ni pun dia akan end juga lepas habis dia punya operation. Melainkan dalam operation awak tu dia dah masuk case kosong, dia ada banyak statement lah, banyak line of statements kan, nak kena buat ni, buatkan ni, tiba-tiba in the between tu awak letak break.
Dia akan sampai kat situ je break. Lepas tu dia tak akan execute lah. Dia akan terus keluar daripada switch. Itu salah. Itu kalau awak buat macam tu lah. Ni penerangan dia tadi. Sama je. Ini dalam bentuk words ni contoh daripada buku. Apa dia masukkan switch macam ni. Value. Masukkan value kat sini. So case value dia kosong di sini. Apa ni? Dia akan buat statement ni. Tu letak break. Dia kata break ni kalau tak nak letak pun tak apa. Nak letak pun boleh. Sebab setiap kali habis statement yang dia execute, dia akan end case ni. Dia akan end switch ni. Dia akan keluar pergi sini. Habis statement ni dia akan end, dia keluar macam tu. Sama juga kalau dia buat statement ni ada break ni pun dia akan end. Sama je dia buat, dia akan keluar. Macam tu maksud dia tadi. Dia optional nak letak, tak nak letak. Nak letak end boleh, tak nak letak end boleh. Nak letak end boleh, tak nak letak boleh. Ni pun sama. Default ni pun nak letak, tak nak letak pun boleh. Nak guna, bukan tak nak guna pun boleh. Ni trace switch statement lah. Ni contoh. Apa maksud dia? Day 2. Contoh dia masuk, kata masuk value. Day is 2 value. Ada value kan. Constant value tu. Lepas tu dia akan pergi ke case. Match case tu. Tu tak ada apa-apa pergi ni fall to encounter break. Encounter break. Exit the statement. Ni tadi tu. Contohnya dia nak cari apa ni? Zodiac ni, Chinese Zodiac. Tahun apa? Macam mana dia nak kira ni? Dia dah tentukan, case dia dah tentukan base pada inilah. Case 0 dalam dia punya statement tu nanti, dalam dia punya switch statement tu, case 0 monkey, case 1 rooster. Dia dah tentukan setiap ni base pada value ni sampai 11 kan. So macam mana dia nak dapatkan nombor ni? Melalui formula ni lah. Tahun bahagi 12. Dia punya remainder tu akan ada value. So value tu lah digunakan untuk tentukan adakah tahun awak tu tahun monyet ke, tahun apa ni, ayam ke, tahun anjing ke, tahun babi ke, tahun apa ni, tikus ke, dan seterusnya. Awak nak tengok, tekan sini, nanti awak tengok cara programming dia pakai. Apa ni, switch statement. Next, the conditional. Okay. Kita boleh tengok sekejap kot. Saya pun ni tekan macam ni. Dia akan banyak-banyak macam ni. Switch. Dia masukkan condition macam ni lah. Tapi condition macam ni dia akan bagi value. Dia bukan variable. Sebab dia year ni kita akan masukkan tahun kita. User akan masukkan input tahun apa, 1984 contohnya. 84 bahagi 12. Dia akan calculate based on mathematical punya expression ni. Dan dia akan ada satu value. Value tu dia akan masuk kat sini. Value tu remainder dia kosong ke, 2 ke, 3 ke, dia akan keluar sini. Dia akan print mana yang berkenaan. 1984 bagi dia ada balance. Lepas tu balance dia apa? 4 mungkin. Case 4 dia pergi sini. Dia pun paparkan tahun tikus. Dia break. Dia keluar daripada statement. Macam tu contoh dia. Contoh dia masuk Itu kita fahamkan dia punya source code. Lepas tu kita tengok cara dia. Dia pun beritahu lah program ni. Kebanyakan program dia akan start ke di sini. Di main ni. Method ni. Kita punya main method. Dia akan import input scanner masuk. Dia import input punya ni. Sistem ini. Tu dia akan bagi tahu. Masukkan tahun 1984. Okay, enter a year. Year kita 1984. Lepas tu, switch ni akan, statement akan evaluate. Year which is 4. Dia 1984 ni bahagi dengan 12. Dia punya remainder tu dapat 4. 4. Dia pun pergi ke which line will be executed after this line. Mana line sini? 15. You are correct. Dia pun akan execute pergi sini. Dapat value 4, akan pergi case 4. Dia akan paparkan
tahun kita, tahun tikus. Lepas tu dia jumpa break. Which line will be executed after this line break? Dia akan pergi apa? Line apa? 25. Mana tutup dia ni? 24 ke? Line tutup dia. Kan betul. Dia akan pergi line 24. Sebab apa line 24? Sebab ini adalah blok dia. Blok untuk switch ni. Setiap kali dia jumpa break ni, dia akan keluar daripada blok switch ni. Dia akan keluar, ni end of the block lah. So dia akan keluar, dia akan duduk sini. Dia akan execute kat sini pula punya, ataupun bawah ni pula punya statement ataupun operation. Macam tu contoh dia. Ada faham? Tak faham? Awak boleh study. Okey, ni apa ni? Conditional operator. Conditional operator. Mana saya put? Apa ni? Mana saya punya pen? Highlighter. Conditional operator evaluate an expression based on condition. You might want to assign a value to a variable that is restricted by a certain condition. For example, the following statement assign 1 to y if x greater than 0 and negative 1 to y if x is less than or equal to 0. So ini dia punya statement dia. Dia nak assign y equal to 1 if x larger than 0. Dan y equal to negative 1 if else, ataupun negative number lah. X ni lower than 0. Negative number. Instead kita buat macam ni, katanya kita boleh pendekkan kita punya operation ni menggunakan conditional operator ni macam ni. Dia complicated sikit buat sini. Bukan complicated apa. Dia senang je tapi nak faham dia tu leceh sikit. So macam ni. Maksud dia y ni kalau dia tak meet condition ni, pen saya, ataupun y ni, ni kondisi dia, condition dia, x larger than 0, so y ni dia akan masukkan nilai ni. Kalau tak meet condition ni, dia akan masukkan nilai negatif 1. So secara tak langsung kita dah boleh pendekkan kita punya programming. Dia sama je maksud dia. Macam ni boleh, macam ni boleh. Kalau kita punya bentuk macam ni lah. Bentuk programming kita macam tu. Kita boleh buat dalam bentuk macam ni. Pakai conditional operator. Kat sini cakap, conditional operator ni juga dikenali sebagai ternary operator. Yang penting awak kena faham, dalam conditional operator ni, tanda soal dengan caller ni, dia kena datang sekali, datang together. Dia panggil conditional operator. Meet kondisi ni, dia akan masukkan value ni. Tak meet kondisi ni, akan masukkan value ni. So, instead kita guna if else yang panjang macam ni, dalam kita punya source code, kita boleh pendekkan tu macam ni. So, salah satu cara nak pendekkan kita punya programming. Ataupun source code, ataupun code kita. Untuk jimat. Ini salah satu contoh yang tunjuk lagi. If macam ni, else macam ni. Instead, kita boleh pakai macam ni. Equivalent macam ni. Output dia, kondisi dia. Kalau ni, kondisi dia ni, memenuhi kondisi ni, number yang ada ni, bagi dengan 2, tak ada remainder, kosong, dia akan paparkan ni, 6 number. Number kita tadi tu, contoh kita masuk 2, dia akan paparkan 2. So, dia akan bagi tahu is even. Ini dipaparkan string dia. Sama macam ni. Kalau 2, number is even. Kalau ada remainder, number is odd. Instead kita buat satu macam ni, pakai if else, kita boleh terus buat macam ni, panjang macam ni. Pakai conditional operator. Kalau dia tak meet kondisi ni, dia ada value, dia akan base kepada ni lah, operator ni, conditional operator ni, condition ni macam ni. Tanda soal dengan titik ni. Kalau meet, dia akan buat ni. Kalau tak meet, dia akan buat ni. Tu je, senang je. Ya betul. Dia akan shortkan kita punya program lah. So,
kita punya Java ataupun sistem kita ataupun RAM kita boleh ah ah betul. Ya. Kalau macam kita buat kat komputer PC memang kita rasa tak ada beza pun kecepatan dia. Tapi kalau kita buat program ni untuk small devices, mobile devices yang ada RAM slow, dia akan slow lah dia punya sistem tu. Compare contohnya phone kawan awak ada 1 gig RAM je, awak punya 6 gig RAM. Memang laju lah awak punya. Kalau yang 1 gig RAM tu dia nak running program application software sama macam awak, dia slow lah sikit sebab banyak sangat. Panjang dia punya source code dia. Contoh macam tu. Sebab tu lah ada certain kita boleh pendekkan. Ini salah satu cara nak pendekkan lah kalau kita pakai if else macam ni. Okey, ini apa? Operator precedence chart. Ini macam maths lah. Dia punya priority. Mana yang dulu akan didahului. Mana yang tidak, yang last akan di last lah. Operator precedence dan associativity determine the order in which operators are evaluated. Mana yang base kepada dia punya gambar apa ni, dia punya hierarchy ni, mana yang dulu dia akan duduk order tu akan evaluate dululah, dia akan di evaluated terlebih dahulu. So selalunya expression yang ada parenthesis ini akan di-evaluate yang pertama. Dia yang hierarchy lah, paling atas sekali. Dia akan di-evaluate ataupun diproses dulu. Sama macam math punya. Mana kalau dalam math punya, matematik punya waktu kita buat matematik tu, mana yang ada kurungan tu kita akan buat tu dulu. Atau calculation akan yang buat tu dulu. Sama juga dalam Java ataupun dalam kita buat programming. Bukan Java aja, mana-mana programming pun sama je dia punya operator dia. Dia kata kat sini dia kata kalau operator tu dia punya ni hierarchy dia sama, dia akan tengok mana yang lebih associate, determine to the order of evaluation. Dia tengoklah contohnya plus dengan minus, apa yang dulu. Plus dengan minus ni hierarchy dia sama, so mana yang dulu. Contoh ni contoh dia. All binary operators except assignment operators are left associate. Binary the left, mana yang sebelah kiri akan didahului. Contohnya macam ni, A tolak B tambah C tolak D. Sebab B pula plus dengan minus ni hierarchy dia sama, so mana yang paling kiri dulu akan didahului. Dia akan dahulu yang plus ni dulu lah, minus ni dulu lah. So equivalent macam ni lah. Dia ada parenthesis macam kurungan macam ni, A tolak B. Lepas tu dia dah buat ni, jawapan yang ni tambah dengan C tolak D. Lepas tu dia tengok mana yang dahulu. Tapi sebab dia punya hierarchy sama, plus dengan minus hierarchy sama, tapi dia akan dahulukan mana yang duduk sebelah kiri. So dia akan buat tambah dulu. Macam tu, jadi macam ni lah nanti. Macam tu lah dia nak bagi tahu je proses-proses macam mana Java ataupun program evaluate kita punya operator ni nanti. Supaya kita faham. So supaya nanti kita buat program yang ada formula, kita tak tersalah. Sebab bila masuk formula ni, dia tak ada error, dia tak ada compilation error, dia akan ada logic error. Sebab sepatutnya kita dapat jawapan macam ni, tapi jawapan yang Java bagi lain. Sebab benda-benda macam ni lah, kedudukan operator ni kita tak ambil tahu. Mana dulu, mana kemudian, siapa running dulu, siapa running kemudian. Sebab ni dia bagi tahulah hierarchy dia. Macam tadi lah, topik lepas ke, sama je hierarchy dia. Mana ada kurungan dia akan buat dulu, and then dia tengok dah tak ada kurungan, dia tengok siapa yang paling atas, multiplication paling atas, hierarchy paling atas, dia akan buat ni dulu. Ni ada multiply lagi, dah habis multiplication, dia tengok lagi, check siapa yang paling atas. Plus dengan minus hierarchy dia sama, tapi plus duduk sebelah kiri, so dia didahulukan, dia buat dulu settle, lepas tu akan buat yang ni kemudian. Lepas tu dia buat condition, adakah ni greater than 34, false. Macam tu lah hierarchy dia. Ni open evaluation order. Ni penerangan tentang order ni, open ni tadilah. Saya akan share. Saya dah share, bukan akan, saya dah share pun dekat dia punya Putra Blast tu. Kalau awak download tu, dia download satu folder rasanya, ada sekali ni. Nanti awak bacalah penerangan dia, apa yang dimaksudkan oleh
order dia tadi tu, operand evaluation order. Dah sekali lepas kita dah buat program apa tu, kita dah mula sekali kita dah fikir requirement kan. Pertama sekali kita fikir masalah yang kita nak selesaikan. Programming ni adalah menyelesaikan masalah. Ada sesuatu masalah kita nak selesaikan secara programming, kita kena fikir cara penyelesaiannya dulu. Ada masalah macam mana contohnya tadi nak kira teks, ada masalah nak kira teks ni, nak tulis dengan tangan. Kalau kira sekali boleh lah, kalau kira beratus kali, beribu kali, penat tangan dia. So dengan masalah tu lah dia orang fikir macam mana nak buat program yang senang je, masuk number terus calculate, masuk number terus calculate. Then lepas ada masalah, kita fikir cara selesaikan masalah tu, kita datang dengan algoritma. Algoritma tadi lah kita tentukan mana yang dulu, mana kemudian operasi apa dulu, operasi apa kemudian, apa condition yang perlu dia meet, dan seterusnya. Lepas tu kita akan convert dalam bentuk flowchart. Lepas flowchart ni gambaran secara kasar program kita. So daripada flowchart tu kita boleh tahu macam mana kita nak buat programming kita tu. Lepas flowchart tu lah kita buat program based pada flowchart kita. Tak semestinya kita dah ada flowchart kita literally based pada situ. Dalam kita buat programming tu mungkin kita akan ada penambahan atau pengurangan. Ada kita nak buang chart ni, ada nak buang flow ni, nak tambah flow lain. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan rigid, dia bukan dah ada flowchart kita kena stick pada flowchart tersebut, tak ada. Flowchart tu sekadar gambaran kasar sahaja programming kita, supaya kita nampak waktu kita nak buat program tu macam mana cara flow dia. Dalam programming tu kalau awak nak tambah tu, nak tambah ni, tak ada masalah, boleh saja. Lepas dah programming apa semua dah running, kita kena debugging lah sekali. Debugging ini adalah bila awak run ataupun lepas awak compile dan run awak punya program, ada isu, ada masalah, ada error, kita kena debugging. Debugging ni adalah proses mencari dan menyelesaikan error yang ada dalam program kita. Sama ada syntax error. Kita ada 3 jenis error: syntax, runtime dan juga logic error. Seperti biasa dia beritahu, syntax error ni senang nak jumpa dan senang nak betulkan. Sebab waktu kita compile nanti, kalau ada error, dia akan beritahu lah compilation error. So dia akan beritahu kat line mana error tu. So kita dah tak perlu nak cari satu-satu line. Kalau kita ada, itu sebab awak tengok program tadi ada belas line je. Kalau programming betul, dia ada beribu line. Runtime error pun tak adalah susah sangat nak cari. Sebab sebab dia susah tapi tak adalah susah sangat. Ini syntax error tadi dia memang totally cakap easy nak find, senang nak jumpa. Ini tak adalah susah sangat nak jumpa, tapi leceh jugalah nak cari. Tapi sebab dia ada interpreter dah display dekat konsol apa masalah dia program, sebab apa program tu abort. Yang paling susah nak cari adalah logic error. Ni kata very challenging. Logic errors are called bugs. The process of finding and correcting errors is called debugging. Nak find dan correcting error ni dah panggil debugging. Debug. Logic error ni kita kenali sebagai bugs lah. Sebab itulah kalau awak download update punya software, awak ada application software dekat smartphone, lepas tu setiap bulan ataupun few times ataupun berkala lah dia developer akan update dia punya program. Dan kadang update, lepas update program tu ataupun application tu punya update, kadang run tak smooth, ada masalah, sebab dia ada bugs tu lah. Sebab ada bugs lah, so lepas tu nanti developer akan buat maintenance lah. Dia akan dapat report lah, device awak ada detect bug, ada masalah ni. So dia akan come out dengan cara untuk overcome. So dia akan buat debugging lah kat tempat dia. Lepas dia buat debug, dia akan deploy balik update yang terbaru, 16.2. Lepas tu update pula 16.21. Lepas tu ada masalah, ada bugs lagi 16.22. Sampai masalah banyak sangat, dia update sampai 16.8. Lepas tu dia dah sampai 8 kali dia ni debugging, ada juga bugs. Dia pun keluarkan version baru 17.0. Totally baru, dia bukan buat baru lah, daripada yang 16 tadi. Dia rasa mana yang ada bugs tu, dia
dia buang software tu, ataupun dia buang function tu, dia buat function yang baru, dia masukkan balik. Dia pun deploy balik, masuk balik. Kita pun update balik kita punya application 17.0. Okay. And then dia pun 17.0 barulah okay. Dia pun dah tak pening kepala. And then sampai satu masa dia ada features baru, dia nak perkenalkan, dia masukkan dalam dia punya software balik. Dia run implementation, dia dah testing, and then dia deploy. Kita pun download new update 17.1. Kita update 17.1, ada pula bugs lagi, ada masalah pula. Itu pun kita pun report. Tak report pun sistem kita akan hantar automatic report pada developer. So dia akan repeat lah cycle tu. Keluarlah 17.2, 17.21, 17.22, ada bug lagi 17.3 dan seterusnya. Never ending. Sampailah kita puas hati. Tak puas hati selagi itulah. Mana ada puas hati. Dia lepas habis tu dia akan keluar version baru. Keluar version baru. Lepas habis version dia dah ni bosan, dia buat OS ataupun application baru. Start balik satu. Macam tu lah dia punya kitaran dia. Macam software development punya proses tadi tu. Itulah kitaran dia. So debugging ni adalah proses nak cari dan juga nak betulkan error tu. Debugger is a program that facilitate debugging. Ni program yang nak debugging tu lah. Dalam kita punya Java dah ada built-in debugger, tak ada masalah. Execute single statement at a time. Kita boleh execute single statement step by step. So step by step single statement. Maknanya dia step by step, dia baca satu line per line. Ada yang jenis stepping over a method. So ni instead, kalau lah waktu awak buat program ada compilation error, tak jumpa kat mana line mana, takkan lepas tu awak nak kena buat step by step, one statement per one statement nak cari. Tapi dalam masa yang sama awak tahu ada function ni, certain function yang awak dah confirm dia tak ada salah kat situ. So awak boleh step over the method ataupun step over the function lah. Method dan function ni sama. Sebab saya sebelum ni selalu guna Python kita panggil function. Dalam Java kita panggil method. So kat method ni, kalau awak tahu method ni betul dah awak punya, awak tak perlulah nak debug method tu ataupun function tersebut. Awak boleh jump over, step over. Macam kat sini dia beritahu awak pakai sistem output pin ni, takkanlah awak salah. Sistem output pin LN ni selalunya kita panggil function yang dah sedia ada. Mostly kita boleh step over lah method ni ataupun function ni, kecuali dia punya statement dalam dia tu panggil apa, cyber statement dalam dia tu panggil apa, lupa pula, agreement ke apa tak. Dalam tu kalau salah, kita boleh perasan dah salah. Kalau tak, kita boleh step over je mana-mana function yang kita dah recall, yang dah ada, yang dah kita just recall, bukan kita buat. Function tu mostly tak ada salah lah. So kita boleh step over the method. Ataupun kita boleh set breakpoint. Kata awak boleh set breakpoint at specific statement. Sampai awak just nak debug sebahagian dalam awak punya method tu ataupun awak punya function tu. So awak boleh set lah kat mana specific point. Kat situ je ke, nak akhir kat situ ke, nak habis kat situ. Macam ni dia set dia punya breakpoint kat satu tempat. So bila debug step by step sampai kat tempat tu, dia akan pause bila dia reaches the breakpoint. Pada kat sini, breakpoints are particularly useful when you know where your programming error start. You can set a breakpoint at the statement and have a program execute until it reaches the breakpoint. Macam tu. Awak tahu kat mana dia start, awak boleh start breakpoint. So boleh debug daripada situ. Apa lagi? Next, display variable. Boleh display variable. Let you select several variables and display their values. And you trace to a program. Boleh display variable. Variable boleh display value, but then boleh trace to the program. Apa? Display call stack.
Let you trace all of the method calls. The feature is helpful when you need to see a large picture of the program execution. Ni lagi banyak nanti awak boleh akan guna lah ni display stock ni. And then modify variable. Some debugger enable you to modify the value of a variable when debugging. Ni dia beritahu waktu awak debug tu awak boleh modify sekali. Debug jumpa variable tu ada issue, so awak boleh terus modify kat situ. Ni boleh apa ni, test the program but do not want to leave the debugger. Macam tu lah penerangan dia. Ni nanti ada supplement macam mana debugging in NetBeans. Learning Java effectively with NetBeans. Kita pakai NetBeans, so kita fokus pada NetBeans lah. Dia ada lagi lawan bosan NetBeans awak ni jenis yang apa ni, suka lain pada yang lain, awak ni rare-nya orang, tak nak sama dengan orang lain, awak boleh lah try guna ni Eclipse ni. Selain pada Eclipse ni dia ada satu lagi, okey juga saya tengok, apa nama je, nama dia awak boleh cari nama dia IntelliJ, tulisan IntelliJ kan, saya tak IntelliJ, kalau tak silap saya lah. Salah satu lagi IDE yang ada, sebab saya ada tengok Google, YouTube, tengok menarik juga dia punya ni, macam nampak macam menarik daripada NetBeans. Macam tu lah, kalau awak nak try boleh try ni. Sebab buku yang kami guna, notan yang kami guna dia pakai NetBeans, so senang saya nak explain dalam NetBeans ni lah. Inilah dia buku dia macam biasa. Salah satu buku yang saya guna, yang kami orang guna adalah Introduction to Java Programming. Nak cari, boleh cari buku ni, 12 edition Esmin. Awak kan dapat peruntukan untuk beli buku, belilah buku ni, simpan. Ia berguna. Saya daripada zaman saya diploma sampai master, penuh buku beli. Cuma itulah nak ajar je, saya tak ada buku programming saya lain. So saya kena refer pada buku lain. Buku yang ni lah saya refer ni. Okey. Dia pun dah sampai ke penghujung rancangan. Ada soalan?